Assalamualaikum, selamat petang. Bersua kembali bersama saya di dapur Tok Mama ya. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak memasak gulai darat ataupun gulai kawah daging. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak gulai darat ni. Hari ini saya gunakan daging sekilo daging cincang. Saya dah bersihkan, saya potong. Kenapa kita gunakan daging cincang? Sebab dia ada urat, ada lemak. Jadi bila kita masak lama, sedap ya. Seterusnya lengkuas. Saya dah potong 3 inci lengkuas, setengah inci halia, 2 ketul kunyit hidup, 6 ulas bawang putih dan 25 ke 30 ulas bawang merah ya. Ini cili kering, saya dah rebus dalam 15 batang. Kemudian kelapa parut 2 sudu besar, rempah 2 sudu, 1 sudu rempah kari daging dan 1 sudu ketumbar, serbuk ketumbar. Ini asam keping, garam, niseh separuh daripada sekeping tu ya. Ini adalah 3 sudu besar kerisik dan santan daripada sebiji setengah kelapa, sebab kelapa ni kecil hari ni ya. Okey, mula-mula kita blend dulu cili kering. Kita masukkan dulu cili kering, lengkuas, halia, kunyit dan kelapa parut. Kenapa saya letak kelapa parut? Kelapa parut ini sebenarnya memekatkan gulai kita nanti. Kita masukkan air dan lepas ni blend. Apabila hancur bahan utama ni, barulah kita masukkan bawang. Terlihat ni bahan yang tadi yang dah saya blend. Seterusnya kita masukkan bawang ya, bawang putih. Kalau bawangnya besar kita potong dululah ya, tapi bawang hari ni kecil, tak perlu potong. Masukkan semua sekali. Dan jangan lupa rempah, serbuk rempah kita ya, kari dan serbuk ketumbar. Okey, tengok sini ya. Bahan-bahan tadi dah pun halus ya, macam ni halus dia. Kita terus masukkan ke dalam periuk ya. Mungkin kenapa dipanggil gulai darat, sebab tak perlu kita tumis. Lepas ni kita masak sampai dagingnya lembut. Kalau dagingnya belum lembut, kita tambahkan air panas ya. Selepas itu barulah dimasukkan bahan-bahan lain ya, santan dan lain-lain. Cuma saya nak ingatkan, masa merebus ini jangan letakkan garam dan gula dulu, sebab apabila kita letakkan garam dan gula, dagingnya lambat empuk. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa sekali lagi. Okey, tengok di sini dalam periuk ni, setelah 1 jam 15 minit, ni hasil dia. Daging kita nampak dah lembut. Jadi kita terus masukkan santan. Okey, selepas menggelegak, barulah kita masukkan bahan-bahan ni sini ya. Kerisik, niseh, garam dan asam keping. Okey, gulai kita sekarang sudah menggelegak. Jadi kita boleh masukkan kerisik yang 3 sudu tadi. Selepas ini wangi lah, lebih wangi gulai kita. Dia macam gulai darat ni macam masak rendang tapi versi berkuah. Okey, kerisik, kita boleh cubalah cukup asin ke tidak ke. Niseh yang setengah. Itu Kelantan kata kerek, satu kerek itu setengah. Dan asam keping, asam gula. Nanti kita biarkan dia menggelegak. Kita kecilkan api lepas ini biar dia merenih mungkin dalam 15 minit boleh tutup api. Itu saja. Tadi resepi yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan.
perempuan, gulai darat daging. Kalau mungkin selama ni ada yang tak tahu macam mana masaknya, jadi selepas ini tak perlulah lagi membeli di kedai, rasalah hasil air tangan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah resepi kedua untuk hari ini yang saya rasa sangat sesuai dimakan bersama-sama dengan gulai darat tadi. Itu acar kuning. Ini bahan-bahannya: timun batang 2, carrot 1 dan cili merah 1. Kita potong kecil-kecil dan buang ni timun ni kita potong 5, belah, kemudian dibuang biji dan potong kecil-kecil. Carrot juga macam tu, direndam dengan air kapur dalam 15 minit dan ditoskan, ya. Seterusnya bahan-bahan lain: bawang putih, bawang merah dan halia. Bawang putih, bawang merah ni kalau boleh dicari yang kecil, tak payah dibelah, ya. Yang ni saya belah bawang putih sebab besar, dan halia kita potong bagi 2, ya. Kemudian bahan lain: biji sawi, bijan, gula, serbuk kunyit, garam, dan ini yang paling penting, cuka putih. Dan tidak lupa minyak masak. Kita panaskan kuali dan masukkan 2 sudu besar minyak. Bila minyak panas, kita terus masukkan bawang. Masakan ini sangat simple, senang dibuat. Siapa-siapa pun boleh. Kalau tuan-tuan rasa timun ni banyak sangat, keluarga tak ramai, mungkin boleh gunakan sebiji timun batang sahaja. Okay. Minyak dah panas. Kita goreng tak layu-layu saja, bukan tak perlu sampai warna kuning, layu saja. Mama kita nampaknya dah layu. Kita masukkan terus biji sawi. Biji sawi ni dalam segi satu kudus. Seterusnya kita masukkan cuka. Gula 2 sudu besar. Garam 1 sudu besar. Kacau rata, bau cuka, serbuk kunyit. Kalau kita terlebih serbuk kunyit, lidah kita akan jadi lidas, ya. Seterusnya timun, masuk saja. Tak perlu banyak sebab apabila kita masukkan timun, dia akan keluar air. Masak sekejap je, jangan sampai terlalu layu. Ini kalau tak cukup kunyit boleh tambah lah, tapi saya tak buat cukup kunyit banyak. Rasanya dah cukup lah macam ni. Okay. Sebelum angkat, kita masukkan bijan. Kalau suka bijan banyak, masukkan banyak. Kacau sekejap, lepas tu api boleh ditutup api dan masukkan dalam mangkuk. Mungkin selepas 2 jam baru kita makan, baru rasa dia tu cuka dia, ya? Itu saja, selamat mencuba. Okey, itu tadi resepi yang saya kongsikan. Resepi kedua itu acar kuning yang memang sesuai kita makan bersama-sama dengan gulai darat sebab dia boleh mengurangkan rasa muak mungkinnya, ya? Itu saja. Selamat mencuba. Terima kasih.